Apa hukum kalau kita tak baca doa akhir tahun dan doa awal tahun? Adakah tahun depan akan banyak masalah berlaku kepada kita? Baik, dengar molek. Jangan balas bab doa akhir tahun. Bila masuk awal tahun atau akhir tahun, adakah kita dimestikan berdoa? Ulama-ulama menjawab tidak. Tetapi sentiasalah kita berdoa, supaya maknanya kita duduk di dalam perlindungan Allah selalu. Maka orang tanya ulama-ulama, adakah Nabi tetapkan kita kena berdoa akhir tahun dan awal tahun? Jawabnya tidak. Kerana tidak ada sebarang hadis yang memestikan kita membaca doa. Tetapi adakah salah kita membaca doa? Jawab ulama, tidak salah. Bahkan elok di sisi syarak. Kerana doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah rantaian hamba dengan Khalik, dengan penciptanya. Jadi kita nak tegur balik, dalam kes doa akhir tahun awal tahun, janganlah duk baloh. Tak ada guna. Masing-masing duk berujuh. Siapa doa akhir tahun pun dia marah. Sedangkan yang bertelanjang dalam bandar ni dia marah. Orang bermarhabang pun dia kata sesak. Sedangkan yang berjoget dalam TV tayang punggung pun dia tak kata apa-apa. Jadi hipokrit. Nak jadi alim, biarlah alim itu adil. Jangan alim usuk yang jahat. Siapa yang berbalah perkara-perkara khilafiyah, ulama berkata mereka adalah ulama-ulama bahlul, ustaz-ustaz bodoh. Dakan perkara yang ijma' didiamkan. Benda-benda khilafiyah duduk kerah, bertegang orak, bertegang leher. Wak keluar nah, wak keluar hukum dan sebagainya. Ki benda balah. Ki baca Sayyidina dalam tahiyat. Kih mengaji di kuburan, kih baca kunut subuh, kih buat majlis arwah, kih marhabang, kih pukul kopang, kih main muzik, benda-benda yang ada khilaf belaka. Benda yang ijma' ulama tidak pun bertegang leher. Diam je, buat senyap je. Inilah orang-orang jahat yang bertopeng dengan rupa ustaz, rupa ulama. Cuba kita tanya dia apa hukum? Islam tidak ditegakkan sebagai dustur dalam negara. Dia diam. Dia kata bergantung pada keadaan. Jika relevan, kita akan buat. Kepala otak pun relevan. Faham tak? Hukum hudud buat senyap. Bab murtad didiamkan. Tidak ada kanun jenayah. Tidak ada undang-undang yang keras. Tapi duduk bahas bab kunut subuh. Bodoh ke cerdik? Dan kan bab kunut selesai pada abad yang ketiga hijrah. Tahun 100, 211 hijrah. Selesai dah masalah. Imam Syafi'i dengan Imam Hanbali dan Imam Malik. Hukumnya pada mazhab Syafi'i, siapa yang baca kunut dapat fadilat. Dalam mazhab Hanbali tak sunat baca kunut. Maka orang tanya Syekhul Azhar, almarhum Syekh Ali Jadul Haq, dia telah jawab, siapa baca kunut dapat pahala dan fadilat, dan siapa tak baca kunut semayangnya telah pun sah, tak payah balah. Mari pula Ustaz Bahlul 2-3 ekor, siapa baca kunut bid'ah dalalah. Inilah yang merosakkan masyarakat. Sedangkan benda-benda yang penting didiamkan. Isteri-isteri orang-orang menteri-menteri tidak tutup aurat, tak berani keluarkan fatwa dan sebagainya. Jadi kita kena berjaga-jaga. Inilah usaha-usaha jahat orientalis, Yahudi Nasara yang meresap dengan macam-macam cara untuk melemahkan umat Islam. Kita jangan jadi tangan-tangan atau alat-alat penjajah untuk melemahkan kita. Jadi siapa nak baca doa akhir tahun, silakan. Kerana ulama kata doa itu sunat, dapat pahala. Dan siapa yang tak nak baca pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak payah balah. Balah benda kita satu saja agama, satu Nabi. Tak perlu balah. Yang kita nak balah benda yang ijma' ulama. Nabi kata man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadih. Siapa yang lihat kanan kamu satu kemungkaran, ubah dengan kuasa. Apa makna kemungkaran? Ma haruma bi ijma'in, perkara yang haram dengan ijma'. Ada pun baca doa akhir tahun benda haram tak? Bukan, tak payah berbalah. Siapa nak baca-baca, tak mau baca sudah. Siapa nak baca, nak pakai serban dapat fadilat, tak baca serban tak dapat dosa pun. Tak payah balah. Nampak matlamat kita satu untuk menangkan Quran dan hadis menjadi perlembagaan dalam parlimen. Betul tak?